Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Atamanna lakum fi as-sihha wal afiyah. Amin insyaallah. Insyaallah fi hadhihi al-fursah, pada kesempatan ini, fi hadzal yaum, pada hari ini, pada video kali inilah. Okey, saya akan berkongsi tentang al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu atau ayat yang lengkap. Okey, apakah itu ayat yang lengkap? InsyaAllah. Baik, apa itu al-jumlatu al-mufidatu? Jumlatul mufidatun bermaksud ayat yang berfaedah atau ayat lengkap lah. Okay, yang mengandungi sekurang-kurangnya dua kalimah. Kalimah ni perkataan ataupun lebih. Maksudnya dia ada dua atau lebih perkataan. Okay? Dan ayat lengkap ini difahami maksudnya oleh yang menulis atau yang membaca dan mendengar. Okay? Maksudnya kita faham ayat itu. Lengkap lah. Okay? Manakala ayat yang tak lengkap pula adalah ayat yang tidak difahami. Maksudnya bila tak difahami ayat tu, maksudnya ayat tak lengkap. Atau tergantung maksud dia. Itu ayat yang tak lengkap lah. Tapi jumlah mufidah bermaksud ayat yang lengkap. Okay? Baik, jenis-jenis al-jumlatu al-mufidatu ada dua. Okay? Sebenarnya, al-jumlatu al-mufidatu ini adalah sisipan daripada tajuk jumlah. Jumlah ayat. Ayat yang kita belajar tu. Okay? Jadi dia ada dua jenis. Satu, ayat yang dimulai dengan kata nama atau kita sebut sebagai jumlatul ismiyah. Dan yang kedua adalah ayat yang dimulai dengan kata kerja yang kita sebut sebagai jumlatul fi'liyah. Jadi ini, dua ni adalah jenis-jenis daripada jumlah mufidah atau ayat yang lengkap. Okay? Baik, kita tengok contoh untuk jumlah ismiyah. Zaidun talibun mujtahidun, hadhihi haqibatun, al-madrasatu kabiratun. Okey, baik. Kalau kita lihat daripada contoh ini, ada yang 3 perkataan dalam satu ayat, ada yang 2 perkataan dalam satu ayat. Tetapi, 3 contoh daripada jumlah ismiyah itu difahami maksudnya. Jadi, dia adalah jumlah mufidah, ayat yang lengkap. Okey, yang pertama, Zaidun talibun mujtahidun. Maksud dia, Zaid seorang pelajar yang rajin. Lengkap, betul? Hadhihi akibatun. Yang kedua tu, walaupun dia ada 2 perkataan, tetapi dia lengkap dah, difahami. Ini sebuah bank. Okay, faham. Al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Okay, difahami walaupun ada 2 perkataan. Begitu juga dengan contoh-contoh daripada jumlah fi'liyah. Tadhhabu Zainabu ilal madrasati. Zainab pergi ke sekolah. Okay, faham. Zainab yang pergi ke sekolah. Okay. Qara'a Ahmadul kitaba. Ahmad membaca buku. Difahami, betul? Yashrabul waladul ma'a. Okay. Budak lelaki itu sedang minum air. Difahami. Jadi kesemua contoh dalam slide ini difahami maksudnya. Jadi dia dipanggil sebagai jumlah mufidah. Okay. Cuma kategori dia jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okay. Baik, ini adalah contoh. Okay. Contoh soalan lah. Contoh soalan. Dia minta kita buat ayat dari perkataan diberi, dan kebanyakan contoh soalan, kebanyakan soalan peperiksaan beginilah bentuk dia. Okay? Dia akan berikan satu perkataan dan kita kena buat ayat daripada perkataan tu. Okay? Dia 10 markah. Banyak. Okay? Anak-anak banyak. Jadi kalau kita dapat tips ataupun sedikit cara mudah nak buat, jadi boleh kita amalkan. Sebab dia banyak markah dekat sini kan. Okey. Baik, yang pertama sekali, kalau boleh kan, kalau dapat kertas soalan tu, kalau boleh kita tengok dulu perkataan-perkataan tu dia dalam kategori apa. Maksudnya adakah dia ismun, kata nama, ataupun fa'ilun, kata kerja. Dia memang tak minta kita untuk buat ayat dalam bentuk kata kerja ke, kata nama, tak ada. Okey. Kita bebas untuk memilih nak buat ayat dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, bebas. Okey. Cumanya Ustazah minta kita perhatikan perkataan tu sebab nak bantu juga. Dia mungkin akan bantu kita dalam buat ayat. Jadi kita tengok sama-sama ya. Okey. Sama-sama kita kenal pastilah mana isim, mana fa'il. Okey. Baik, qara'a yang pertama tu, qara'a. Qara'a adalah fi'lun ataupun kata kerja. Okey, secara asasnya kata kerja ni dia terdiri daripada 3 huruf. Itu asas. Maksudnya kalau perkataan tu ada 3 huruf kan, dia kebanyakannya adalah kata kerja.
Okey, yang kedua la'iba. Qara'a baca la'iba. La'iba fa'ilun lah. Dia ada 3 huruf di situ. La'iba maksudnya bermain atau main. Seterusnya haqibatun itu adalah ismun. Haqibatun ismun, baik lah, kata nama. Okey, qaryatun. Qaryatun, yes, ya, na'am, ismun. Okey, qaryatun adalah ismun, kata nama. Hizaun juga kata nama, ismun. Okey. Dia ada 2 fi'il dan juga 3 isim di situ. Okey. Okey. Boleh ya? Baik, bagaimana atau macam mana nak buat ayat ni? Okey. Tips yang boleh saya kongsikan. Yang pertama, kita buat seringkas yang bolehlah. 2 hingga 3 perkataan je dalam satu ayat. Okey, tapi pastikan betul. 2-3 perkataan cukup kan tadi kan? Dia dah jadi pun ayat yang lengkap. Okey. Dah jadi ayat yang lengkap. Boleh ke nak buat panjang? Boleh. Nak buat panjang boleh, tetapi pastikan betul. Itu je sebenarnya. Kalau panjang-panjang tetapi tak betul, kita tetap tidak akan mendapat markah. Tapi kalau buat ringkas dan betul, masih dapat markah. 2 markah untuk satu perkataan tu, banyak kan? Jadi ada beberapa kata kunci yang boleh digunakan untuk buat soalan buat ayat ni lah. Kata kunci inilah sebenarnya yang kalau kita hafal, insya-Allah kita boleh buat walaupun ringkas ayat kita tu. Ini memang Ustazah dah keluarkan dari kebanyakan contoh-contoh soalan. Kita boleh guna kata kunci yang ada di sini. Awak hafalkan ini sahaja pun memadai dan sudah cukup. Okey, apakah dia kata kuncinya? Okey, mari kita tengok satu-satu. Hadza, hadhihi. Hadza, hadhihi. Ini isim isyarah kan? Hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Kalau kita tengok, kenapa ada 2 ni Ustazah kan? Sebelah-sebelah ni. Okey. Yang sebelah kanan adalah untuk muzakkar. Untuk lelaki lah. Okey, untuk ayat yang ada lelaki. Yang belah kiri itu untuk perempuan sebab ada ta marbutah, betul? Jadi dia adalah untuk perempuan. Jadi mana-mana perkataan yang ada ta marbutah itu adalah untuk perempuan. Dan kalau ayat tu ada nama perempuan, kena ada ta marbutah. Itu dia punya paling asas lah tu. Kalau tersilap memang salah lah. Okey. Jadi inilah dia perkataannya. Jadid, jadidah maksudnya baru, kabir, kabirah maksudnya besar, saghir, saghirah maksudnya kecil, mujtahidun, mujtahidatun maksudnya rajin, jamilun, jamilatun maksudnya cantik, laziz, lazizatun maksudnya sedap, qarib maksudnya dekat, ba'id maksudnya jauh. Kalau nak jadikan dia perempuan macam mana? Tambah-tambah rubutah lah, qaribah dengan ba'idah. Okey. Jadi yang terakhir kata sendi. Kata sendinya ila, ala, min, fi. Itu kata sendilah. Itu kata sendi ni kita guna untuk buat ayat jumlah fi'aliyah. Yang kalau tiba-tiba ada kata kerja kan, kita berkemungkinan akan guna kata sendi dalam ayat kata kerja tu. Okey, dalam ayat fi'il, perkataan fi'il yang dibagi. Okey? Okey. Okey, jom kita try. Kita cubalah buat ayat. Okey. Yang pertama, qara'a. Kita akan cuba buat ayat. Kalau ada perkataan yang kita boleh guna kat situ, kita pakai. Okey, qara'a. Okey. Qara'a Ahmadul Qur'ana. Ahmad membaca Al-Quran. Baik. Kalau kata kerja kan, kalau kata kerja, tulis kata kerja tu, kemudian tulis nama orang. Biasa macam tu. Tulis kata kerja dan tulis nama orang. Nama orang, kita guna nama orang je. Okey? Nama orang atau isim yang kita tahulah. Contoh at-talibu, at-talibatu. Itulah. Okey? Jadi qara'a Ahmadul Qur'ana. Okey? Ringkas je. 3 perkataan je. Tak payah panjang. Seterusnya la'iba, main. La'iba Ahmadu fil mal'ab. Nampak Ustazah hanya guna satu nama je. Asalkan betul. Itu je sebenarnya. La'iba, Ahmad bermain di padang. Mal'ab, padang. Nampak ada kata sendi, betul? Kata sendi fi di situ. Kita guna untuk ayat yang jumlah fi'aliyah. Haqibatun adalah isim. Haqibatun isim. Isim senang sangat. Isim senang sangat. Okey? Kita tengok haqibatun tak ada alif lam. Okey, ini satu penting. Kalau perkataan itu tiada alif lam, maka di hadapannya dipersilakan untuk letak haza atau hazihi. Senang kan?
Hazihi haqibatun. Sahaja pun sudah cukup. Lengkaplah 2 markah. Kalau hazihi haqibatun jamilatun nak tambah sikit belakang, boleh. Asalkan betul. Okey? Lengkap dah. Haza hazihi untuk isim yang tak ada alif lam. Itu je. Okey? Senang. Paling senang tu. Paling senang. Jangan fikir panjang-panjang. Memang senang buat ayat kalau tahu. Qaryatun pun sama. Nampak qaryatun adalah isim kan. Jadi tambah je hazihi. Hazihi qaryatun pun dah cukup. Nak jadi cantik lagi ayat, boleh tambah kat belakang tu jamilatun. Kita guna kata kunci tadi je. Okey, hazihi qaryatun jamilatun, 2 markah dah. Kalau hazihi qaryatun susah, boleh 2 markah juga. Hizaun. Nampak? Hizaun muzakkar. Jadi kena buat haza. Okay, minta maaf situ Ustazah tersilap baris. Haza hizaun. Okey, haza hizaun kat situ ya. Minta maaf ya tersilap baris tu Haza hizaun atau haza hizaun jadidun. Nampak kita guna balik tadi kata kunci kan? Betul lah tah. Okey? Dapat 2 markah. Begitu senang saja sebenarnya untuk buat ayat ni. Okey? Kalau kata nama yang tak ada alif lam, letak haza hazihi pun sudah memadai. Okey? Kalau kata kerja pula, kita letak kata kerja, lepas tu kita tulis nama orang. Dan kita buat apa yang di tengah buat lah, apa kata kerja tu minta lah. Okey? Begitu. Baik, kita buat lagi soalan. Kita cuba lagi, okey? Menggunakan kata kunci yang sama. Sudah kata hafal yang tu pun sudah cukup. Hafal yang dalam kotak biru ni je pun dah cukup, insya-Allah. Baik, yang pertama, kataba. Kataba, kata kerja lah. Kata kerja lah kataba ni, okey? Baik, kataba. Kataba Ahmadud darsa. Okey, kataba menulis, Ahmad menulis darsa pelajaran. Okey. Untuk kata kerja kan, kalau kita dapat hafal beberapa perkataan pun adalah baik. Okey, kataba Ahmadud darsa. Ahmad menulis pelajaran. Okey, saudara bagi tahu ke kertas soalan kita tu, okey anak-anak, kertas soalan kita tu boleh jadi kertas jawapan. Okey, maksudnya kalau kita nak cari perkataan, okey pun boleh, atau nak cari jawapan dalam kertas tu pun boleh. Sebab kita dah jawab kan awal-awal kan, mesti ada perkataan-perkataan yang boleh kita guna. Okey. Seterusnya as-sayyaratu. Nampak ini adalah kata nama, tetapi ada alif lam di hadapan. Okey, bila ada alif lam di hadapan, dia tidak boleh letak haza hazihi ya, tak tepat. Okey, kalau ada alif lam di hadapan, awak kena letak di depan. Maksudnya as-sayyaratu dulu. Baru perkataan yang kedua. Okey, kalau ada alif lam, dia mesti berada di depan. Dia tak boleh haza hazihi. Okey, jadi dekat sini dia di depan as-sayyaratu apa-apa. Sebab itu boleh hafal yang apa? Ustazah bagi yang kena hafal ni. Okey, kita tengok ya. As-sayyaratu jadidatun. Nampak? As-sayyaratu jadidatun. Kereta itu baru. Dah lengkap dah 2 ayat. 2 perkataan lengkap dah juga ayat tu. Okey, betul lah dapat 2 markah. Ini tips dia. Kalau ada alif lam, letak kat depan, baru letak perkataan di belakang. Tapi kalau dia tidak ada alif lam, awak boleh tambah hazihi. Kalau ada alif lam, tak boleh tambah hazihi, tak tepat dia mesti di hadapan. Seterusnya kursi. Nampak dia tidak ada alif lam, jadi kita boleh letak haza. Haza kursiyun. Ini kerusi. Jalasa. Jalasa adalah kata kerja kan. Jadi dia di hadapan, kemudian letaklah nama orang. Okey, jalasa Zaidun. Kita guna kat sini kata sendi ala al-kursi. Jalasa Zaidun ala al-kursi. Jalasa Zaidun ala al-kursi. Okey, Zaid duduk atas kerusi. Baik, al-ustaz. Al-ustaz ada alif lam. Kena letak depan, tak boleh guna haza sebab ada alif lam. Jadi kita tambah yang belakang tu tanpa ada ta marbutah sebab dia adalah muzakkar. Jadi al-ustazu mujtahidun. Ustaz itu seorang yang rajin. Okey, boleh Satu, kalau tidak ada alif lam kata nama tu boleh letak haza hazihi. 2, kalau ada alif lam pula letak di hadapan baru tambah yang di belakang. Okey, itu tips untuk soalan yang ada perkataan kata nama. Okey. Boleh ya anak-anak, insya-Allah mudah je buat ayat ni sebenarnya. Okey, kalau kita tahu cara dan bagaimana nak buat. Dan kita hafalkan saja, okey? Anak-anak boleh hafalkan saja kata kunci ni, kata kunci dalam
kotak biru ni hafal saja. Okey, yang ini kita hafal, insya-Allah boleh jawab. Okey. Alhamdulillah, kita dah habis. Okey, sudah dah habis kongsikan apa yang patut berkenaan dengan jumlah mufidah. Buat ayat lah maksud dia. Okey, jadi bagaimana cara nak mahir? Kita kena banyakkan buat latihan. Okey, banyakkan latihan-latihan to be yang susah kalian bagi ke kan? Buat. Okey, dan study smart. Study smart ni maksud dia kan, buat latihan lah. Buat latihan tu kemudian kita check apa yang salah, kita tengok apa yang salah dan kita betulkan. Lepas tu kita take note lah apa benda yang salah tu pula. Okey, bahasa Arab mudah, insya-Allah mudah. Okey, kalau kita faham cara nak buat. Walaupun kita tak faham perkataan itu, tetapi kalau kita faham cara nak buat, insya-Allah mudah. Okey. Tapi kalau kita ada kesempatan kan, kita fahamkanlah perkataan-perkataan tu. Itu bonus lah kalau faham perkataan ya. Jadi untuk buat ayat, pastikan ayat yang kita buat tu ringkas sahaja tapi betul. Kalau dapat buat panjang dan betul, dipersilakan. Suka hati kalau kita dapat buat panjang dan betul. Tapi kalau kita tak dapat buat panjang-panjang, kita buat yang ringkas-ringkas macam yang tadi tu. Okey, tak perlu fikir pening-pening nak buat macam mana ni, macam tak perlu buat ringkas, usah habis ringkas yang tapi betul. Okey, insya-Allah. Jadi selamat belajar. Jangan putus asa. PDPR ni pun jangan putus asa. Terus cari ilmu kerana Allah. Sebab apa? Allah suka orang yang cari ilmu dan dapat pahala orang yang belajar. Jaga adab, itu paling penting. Adab dengan ilmu, adab dengan mak ayah, adab dengan guru-guru. Itu paling penting. Okey? Itulah berkat. Dan itulah sebenarnya pahala besar dalam menuntut ilmu. Itu sahaja, wallahu a'lam. InsyaAllah kalau ada perkongsian lain nanti saya akan kongsikan. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.